adalah adakah mencukupi buku teks itu menjadi panduan kepada kita untuk belajar sejarah? Pada saya, kalau tanya soalan cukup atau tak cukup, memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Memang tak cukup. Sebab kita kena faham, nature pembuatan atau pemikiran buku teks itu adalah concise, ringkas dan padat. Dari tahun 4, 5, 6, kemudian dari tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ada orang yang berbicara dan mengatakan bahawa buku teks sejarah tak komprehensif, tidak menyeluruh, ada yang tidak disentuh. Dan saya nak jawab, sebab saya juga terlibat dalam pemikiran buku teks di peringkat inilah peringkat kebangsaan kita ni lah daripada tahun 4 sampai tingkatan 5 ni. Buku teks ini adalah suatu buku yang dikeluarkan untuk menjadi rujukan murid-murid sekolah. Yang tebalnya lebih kurang 200 halaman begitulah. Itu pun jadi mana mungkin sejarah kita nak termuntah belajar. Ya, bagaimana mungkin sejarah kita yang 1000 tahun ini disumbat dan dimuatkan dalam buku teks yang hanya dalam 200 muka surat pada beberapa peringkat ini. Mustahil. Itu hanyalah sejarah rasmi. Sejarah rasmi. Jadi sejarah rasmi dia mengambil kira banyak faktor sebelum dimuatkan dan diterbitkan. Jadi kalau ada orang yang merasakan bahawa buku teks ini tidak baik, tidak menyeluruh, tidak komprehensif, tidak cukup untuk belajar, maka menjadi tanggungjawab sendiri untuk pergi mencari buku-buku sejarah yang lain. Buku-buku sejarah yang ilmiah yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah yang diakui. Bukan ditulis oleh entah siapa. Entah siapa yang tidak dapat diukur, tidak dapat dinilai kebenarannya. Dalam sejarah ini, Amin, ada satu, sebagaimana hadis lah, dalam ilmu hadis, dikatakan bahawa ada ilmu rijal, ilmu rijal yang menilai setiap perawi-perawi hadis itu bagaimana, siapa latar belakang dia, dengan siapa dia berguru, apa fahaman dia, apa ideologi. Dalam sejarah juga ada satu saying yang dikatakan sebagai before read history, read historian. Jadi sebelum belajar sejarah, kenal dulu sejarawannya. Siapa yang menulis buku teks itu? Bukan buku teks, maaf. Buku-buku. Buku-buku tentang sejarah. Siapa dalam zaman kita ini yang boleh menyemak semua fakta-fakta, siapa peribadi orang itu, bagaimana peribadi orang itu, bagaimana latar belakang dia di internet misalnya. Kita boleh semak segala-galanya. Semuanya ada di internet berdasarkan komen-komen orang. Kita boleh menilai peribadi si penulis itu. Adakah dia terlatih dalam ilmu sejarah misalnya? Adakah dia mempunyai pegangan akidah yang betul? Misalnya kita membaca satu buku teks atau buku ilmiah sejarah yang ditulis oleh seorang yang kita percaya dia cenderung kepada Syiah misalnya. Peribadi yang kita boleh nilai lah tulisan-tulisannya, dia cenderung kepada Syiah. Adakah kita mahu membaca? Okey, baca tak apa. Adakah kita mahu menerima semua fakta yang dilontarkan, dituangkan oleh seorang sarjana, atas nama sarjana itu, yang kita tahu dia cenderung kepada Syiah, dan dia memperkecil-kecilkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia memperkecil-kecilkan sahabat-sahabat Nabi. Adakah kita mahu menerima itu? Sedangkan kita tahu dia adalah Syiah. Dan mungkin ada yang mengatakan bahawa pertentangan kita dengan Syiah itu adalah politik. Tidak, saya katakan. Mungkin 20 tahun dulu saya juga berpegang dengan pendapat itu, bahawa pertentangan kita adalah pertentangan antara mazhab sahaja, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah satu mazhab, Syiah satu mazhab. Tapi tidak, bagaimana kita boleh menerima satu mazhab yang kononnya itu yang kita terima sebagai perbezaan mazhab yang menghina isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang ada di antaranya dijamin syurga oleh Nabi. Tetapi penulis-penulis Syiah menulis kitab-kitab mereka dengan mencerca, menghina. Ada video saya tengok, Umar finnar, mengkafirkan Umar. Mengkafirkan Umar, menerakakan Umar. Adakah ini yang kita katakan perbezaan antara mazhab? Kalau tuan-tuan boleh rasakan itu sebagai perbezaan antara mazhab, tak dapat nak nolong lah. Itulah kata. Maksudnya ada sesuatu yang sangat salah di dalam pemikiran dan pemahaman kita tentang perbezaan antara mazhab itu. Perbezaan antara mazhab ini mungkin yang 4 ini. Yang kita kata mazhab muktabar ini, mazhab fiqh ini, ya, itu mungkin kita boleh katakan perbezaan antara mazhab, kita meraihkan semuanya. Tetapi Syiah dan Ahlus Sunnah adalah dua benda yang berbeza. Baik, itu mengenali penulisnya. Baik. Kemudian dalam sejarah ini kita mengukur kebenaran. Kalau misalnya saudara Amir bertanya tentang apakah panduan? Apakah panduan misalnya kalau kita nak menilai bahawa sejarah itu ditulis dengan betul dan mengikut disiplin sejarah, falsafah sejarah, baik. Kalau kita baca suatu buku itu, kalau kita mendengar suatu ceramah daripada ahli agama misalnya, apabila dia mencari adat, maka itu bukan sejarah.
Apabila dia pelik-pelik, hikayat dicampur adukkan, suatu cerita yang kita rasa macam tidak logik, itu bukan sejarah, kerana sejarah hanya menceritakan tentang kebenaran yang boleh diukur, yang boleh disemak dan ditentusahkan. Kalau dia tidak boleh ditentukur, disemak, disahkan, maka itu bukan sejarah, atau mungkin itu bidang agama. Dalam bidang agama, ada perkara-perkara yang mencari adat berlaku, tetapi kita wajib percaya. Misalnya mukjizat Nabi, kita wajib percaya. Kita tidak pernah melihatnya, kita tidak boleh menyemaknya, melainkan dengan hadis yang ada, ya, ayat Quran yang ada. Misalnya peristiwa Nabi membelah bulan. Adakah siapa yang hidup pada hari ini dapat percaya, bukan dapat percaya, maksudnya dapat melihat dan menentusahkan perkara itu? Tidak. Tetapi kenapa kita percaya? Kerana itu adalah akidah. Soal akidah, soal iman. Ada dalil. Ada dalilnya. Maka kita percaya ini dalilnya. Ya, dan dalil itu diakui sah apabila disemak dari sudut sejarahnya. Tidak anachronism, iaitu dari segi datingnya semua betul, ya, pentarikannya betul, peristiwa-peristiwanya, keadaannya waktu itu betul. Maka kita boleh katakan, ya benar. Sebab itu adalah iman. Kan? Kita percaya sebab iman. Itu adalah soal akidah. Tetapi dalam sejarah kita tidak membicarakan soal akidah. Dalam sejarah kita tidak membicarakan soal akidah. Jadi apa-apa fakta yang melibatkan bahawa dia menggoyangkan akidah kita, iman kita, maka kita perlu mewujudkan keraguan pada teks yang ditulis itu. Mewujudkan keraguan terhadap penceramah yang menceritakan tentang Nabi Adam turun di sekian-sekian tempat. Nabi Sulaiman pernah ke tanah Melayu. Nabi Sulaiman. Maka itu perkara-perkara yang kita tidak boleh sahkan. Kita boleh percaya, tapi saya kira lebih baik tidak percayalah. Sebab itu berlawanan dengan kita kata hadis-hadis ataupun sumber-sumber yang sahih, yang mutamak yang ada pada kita ini. Maka eloklah kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang sebegini. Baik. Contohnya kejadian-kejadian manusia. Ini juga satu-satu perkara yang biasanya dibicarakanlah. Siapa manusia pertama yang diciptakan? Ya, siapa manusia pertama yang diciptakan? Adakah kita wajib mempercayai? Maksudnya kita boleh berbeza pendapat misalnya kan. Satu persoalan iaitu adakah manusia sudah diciptakan sebelum Nabi Adam? Ada manusia yang sudah diciptakan sebelum Nabi Adam. Sebagai rekod, memang dari segi sudut sejarahnya, ya, ada beberapa pendapat, ada dua pendapat lah yang saya cuma nak ketengahkan di sini adalah dua pendapat. Ada yang mengatakan bahawa pentarikan itu, ini disebut dalam Journal of Archaeology and Theology, ya, saya tak ingat nama penulisnya, tapi surname dia Choice. Ya. Dia tulis, dia kata pentarikan Nabi Adam dan Hawa ini lebih kurang 9,700 tahun dulu. Ya, 9,700 tahun dahulu. Singkat. Okay, ada satu lagi pendapat yang diterbitkan dalam Journal The Nature, dia kata pentarikan Nabi Adam lebih kurang 200,000 tahun yang dahulu. Ya. Jadi terpulang ini tidak disebut dalam Quran misalnya. Dan mungkin tidak boleh dapat ditentusahkan oleh kita bila. Tapi kita wajib percaya bahawa Nabi Adam adalah manusia pertama yang sempurna yang diciptakan. Yang sempurna diciptakan. Kenapa saya sebut sempurna diciptakan? Sebab dalam sejarah, dalam contohnya dalam bidang arkeologi, ada temuan-temuan, ya, tulang manusia, rangka manusia yang mengatakan bahawa manusia ini berevolusi. Ada manusia yang disebut sebagai Homo Neanderthal, ada manusia yang disebut sebagai Homo erectus, ada manusia yang disebut sebagai Homo sapien, ada manusia yang disebut sebagai Homo sapien sapien. Maka Nabi Adam ini dikatakan sebagai manusia Homo sapien yang sudah mencapai kesempurnaan. Sapien sapien. Sudah mencapai kesempurnaan. Tapi saya lah agak reserve dalam perkara ini. Tawakuf. Ya. Sebab saya berpegang dalam kuliah saya pun saya selalu menceritakan, saya selalu memetik bahawa surah Al-Baqarah ayat tak silap 30 hingga 33 yang menceritakan tentang kejadian manusia buat kali pertama bila Allah menceritakan kepada Allah berdialog dengan malaikat yang mengatakan bahawa aku nak ciptakan manusia, khalifah ke dunia. Malaikat tanya, adakah engkau nak ciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi, tumpah darah, kan, dan menumpahkan darah? Maka timbul persoalan ataupun perbahasan dalam kalangan sejarawan jugalah, sejarawan mengkaji tentang ini, ya, dan yang kemudian memadukan hal ini dengan soal agama, mengatakan bahawa maksudnya dah manusia mungkin sudah ada waktu itu. Benarlah dapatan-dapatan arkeologi yang sebelum itu yang mengatakan bahawa Nabi Adam, sebelum ciptanya Nabi Adam yang sempurna itu, sudah ada manusia lain yang tidak sempurna. Yang berdasarkan temuan itu, tulangnya bengkok, tulang belakangnya bengkok, rahangnya panjang,
dahinya jendul. Ya? Maksudnya manusia itu belum sempurna, tapi Nabi Adam diciptakan dalam keadaan sempurna. Okey. Tetapi pada saya lah, kenapa yang pertama saya katakan bahawa semua manusia diciptakan sudah sempurna. Semua manusia tidak berevolusi kalau kita katakan kita percaya bahawa Nabi Adam itu diciptakan sebagai manusia yang pertama. Sebab apa? Sebab di dalam yang pertama ialah dalil yang mengatakan bahawa manusia sudah diciptakan sempurna dan adalah sebagai makhluk yang terbaik. Sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Dan Nabi pula, contohnya dalam sebaik-baik makhluk itu, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik kejadian. Ya, sebaik-baik manusia. Kejadian manusia itu. Baik. Kembali kepada kisah Nabi Adam tadi, ada satu dialog yang mengatakan akhirnya apabila malaikat tertanya-tanya logik atau bukan perlu ke cipta manusia sekarang ni kan, maka Allah tanya aku lebih tahu. Aku lebih tahu kan. Kita subhanaka la ilma lana, bila Allah tanya kan, malaikat jawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan? Maksud malaikat kata kami tak tahu apa-apa melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah kata Nabi Adam silakan sebut nama benda-benda yang ada. Nama benda-benda yang ada. So inilah yang saya rasa mungkin saya juga ada semak lah dengan tafsir Qurtubi, dengan tafsir Ibn Katsir bila bincang tentang hal ini. Bermaksud Nabi Adam itu diutuskan ke dunia dengan maklumat potensi kehidupan yang sudah lengkap. Dia bukan lagi turun baru nak tahu bahawa api ini gunanya untuk memasak. Dengan benda ini yang boleh makan, belajar berdasarkan kita kata survival lah. Belajar survival. Tidak, sebenarnya sebelum Tuhan menciptakan Adam, setelah menciptakan sudah di-preloaded dengan segala maklumat yang ada untuk manusia. Sebelum berlakunya kejadian-kejadian yang lain itu sehinggalah Nabi Adam diutuskan ke bumi. Bermaksud penciptaan yang pertama itu sudah sempurna. Jadi timbul soal, habis yang malaikat tahu macam mana? Malaikat tahu berlakunya kerosakan di bumi. Dan ada pertumpahan darah. Ya sebelum itu jin sudah diciptakan. Jin menghuni planet-planet mungkin. Jin menghuni bumi. Ada dinosaur yang kita tahu sudah dibuktikan sah. Ya? Dan malaikat tidak menyebut pun bahawa manusia yang diciptakan sebelum itu. Nah ini pandangan saya. Ini pandangan saya. Maka saya katakan bahawa dalam hal ini kita masih mempunyai ruang untuk berbeza. Sebab apa? Sebab dia tidak melibatkan soal akidah. Dia tidak melibatkan soal akidah. Sebab kita percaya Nabi Adam dicipta sebagai satu manusia yang sempurna dan diturunkan ke bumi. Soal yang lain boleh dibicarakan. Itu yang saya nak kata bahawa apabila perkara ini tidak mencari adat, maksudnya kita menerima berdasarkan temuan-temuan arkeologi. Ya. Fakta-fakta yang mengatakan bahawa manusia pernah hidup sekian tahun. Perak Man sendiri pernah hidup 11,000 tahun. Yang dijumpai di Lenggong. Usianya 11,000 tahun. Dan sempurna keadaannya. Dikebumikan dengan manik-manik di kelilingnya. Maksud dia dianggap sebagai seorang ketua masyarakat, pemimpin masyarakat. Sebab itu dia dikebumikan secara terhormat. Begitu. Jadi kalau kita ambil pendapat yang tadi itu 9,700 tahun Nabi Adam, so Perak Man lebih awal lah. Siapa Perak Man ini? Kan? Jadi tak apa, kita nak terima pun tak apa, tak ada masalah. Kalau kata mungkin ada kesalahan daripada pentarikan. Sebab kita belum mencapai satu kesempurnaan dalam kajian. Tetapi soal apabila kita bercerita, agamawan-agamawan ini bercerita di pentas ceramah, menceritakan soal-soal yang kita rasa menaikkan imej bangsa tanpa ada satu dapatan-dapatan dan dakwaan-dakwaan yang sahih, maka itu perlu kita pertikaikan. Ya, ini kenapa soalnya? Kenapa agamawan-agamawan ini perlu untuk menceritakan hal-hal begini? Ini satu penyakit, sebab dia dah puas tunggang agama. Dia dah puas tunggang agama, maka sekarang waktunya untuk menunggang sejarah. Waktunya untuk menunggang sejarah. Ya? Makanya inilah perkara. Kalau saya claim sesuatu yang Amin tak tahu, Dr. Rozaimi tak tahu, Dr. Nazirah tak tahu, maka saya akan dipandang tinggi. Sebab saya mengetahui sesuatu fakta. Betul. First time dengar. Saya tahu apa yang orang lain tak tahu dan saya mengatakan ulama ini yang mengatakan begini. Ulama mana saya tak boleh nak kata, sebab saya hanya matlamat saya hanya untuk menawan hati dan pemikiran pendengar saya, supaya saya diiktiraf sebagai seorang ilmuwan yang tahu apa yang orang lain tidak tahu. Maka saya mahal lah. Rate saya akan naik. Cakap orang dah tahu buat apa kan? Cakap benda yang orang tahu buat apa? Maka rate saya akan naik. Rate saya akan naik. Panggilan saya untuk berceramah akan lebih tinggi.
Ya, orang boleh minum air basuhan tangan saya, air basuhan kaki saya sebab saya sudah menjadi sangat berharga di situ. Ya. So orang pada saya lah, orang yang merosakkan agama ini bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang memandai-mandai. Orang yang bodoh tak merosakkan agama, tetapi orang yang memandai-mandai inilah yang merosakkan agama. Dengan itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kita Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin.